Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita sambung lagi perbincangan kita Asyaru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 prinsip dasar kepada penyucian jiwa, pada muka surat yang ke-42, perenggan yang bawah sekali. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran bahawa dia tidak akan sesat di dunia maupun celaka di akhirat. Kemudian beliau membacakan ayat famanittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa, yang bermaksud maka siapa yang mengikut petunjukku nescaya dia akan tidak akan sesat dan dia pula tidak akan menderita azab sengsara di akhirat. Baik, kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan prinsip yang ketiga, iaitu bersih hati dengan penyucian jiwa dengan Al-Quran. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti Al-Quran ini, dia tidak akan kecewa dan juga tidak akan sesat. Bagi mereka yang mengikut Quran ataupun kita sebut mengikut wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutlah surah Taha pada ayat yang ke-123. Kalau kita tengok kepada ayat ini, ayat ni nak boleh sampai ayat 123 ni, dia bincang bab berkenaan dengan tipu daya syaitan. Bermula pada ayat yang ke-120 lagi, berkenaan dengan waswasus syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Allah Subhanahu wa taala beritahu cerita Adam ni pada ayat yang ke-120 lagi bersama dengan iblis yang menyesatkan syaitan, yang menyesatkan Adam. Syajaratil khuld wa mulkin la yabla adalah salah satu tawaran kepada Adam, membisikkan hasutan. Allah Ta'ala guna perkataan fawaswasa, iaitu waswas. Waswas yang dibawa oleh syaitan. Waswas di sini maknanya hasutan, membisikkan. Dan awal manusia derhaka pada Allah, Allah Ta'ala bagi waswas dulu. Allah Ta'ala bagi waswas dulu. Lawan kepada waswas ini istiqamah. Istiqamah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan, maka beriman Allah Ta'ala sebagai Allah, Tuhan kita, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah ni salah satu daripada syariat Allah Ta'ala. Tidak istiqamah adalah mudah jadi waswas. Lepas daripada tu, hal adulluka, mahukah aku tunjuk kepada kamu yang menyebabkan kamu ni hidup selama-lamanya. Syajaratil khuld, hidup selama-lamanya di sini. Wa mulkil la yabla, kekuasaan yang tidak akan hilang dan lenyap.
Maknanya kamu selalu ada kuasa dan kamu boleh hidup selama-lamanya di sini, tak payah susah sebab duduk di syurga. Maka dia tawarkan benda ni, Nabi Adam pun tewas dengan tawaran ini. Nabi Adam jadi sanggup untuk terima tawaran tu kerana beberapa sebab juga. Bukan ada saja-saja nak langgar perintah Allah, tidak. Nabi tidak langgar perintah Allah. Kerana apa? Kerana tawaran itu hebat. Dan dia percayalah pada iblis. Kerana iblis ni adalah orang yang lama duduk, orang yang lama berkawan dengan para malaikat. Kalau kita masuk satu kampung, contohnya orang kampung tu, orang tua di kampung tu pesan pada kita jangan buat begini, jangan buat begini, kita percayalah sebab kampung dia. Begitu juga dengan Adam. Bukan saja-saja ada nak deraka perintah Allah, tidak. Iblis yang melupakan Adam tadi. Melupakan Adam. Ayat yang kita baca tadi, famanittaba'a huda tu, dia mari ayat yang ke-123. Iaitu qala bit minha jami'a. Lepas daripada Nabi Adam makan dah, dan Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama, Adam wal Hawa. Turun semua sekali. Allahu Akbar. Ulama tafsir kata turun di sini perintah kamu berdua ni Adam, Hawa, ataupun Nabi Adam dan Iblis. Hawa tu masuk sekali dah dengan Nabi Adam. Maknanya kamu turun. Ba'dukum li ba'din adu. Kamu akan jadi musuh pada setengah yang lain. Maknanya kamu, keturunan kamu ni akan bermusuh, akan bergaduh sama sendiri. Ada yang kufur, ada yang beriman. Barulah mari ayat fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang petunjuk daripada aku, petunjuk daripada Allah ni maknanya Nabi yang Allah Ta'ala kirimkan, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Barulah mari ayat famanittaba'a huda, maka siapa yang mengikut petunjuk aku. Allah Ta'ala guna perkataan ittiba'. Ittiba' ni maknanya ikut rapat, ikut sungguh. Ittiba' makna ikut tu ikut rapat dia panggil. Ikut sungguh-sungguh, ikut dengan tidak ada takwilan. Kita disuruh ittiba', bukan ibtida'. Ibtida' maknanya buat ikutan yang baru, buat benda baru. Itu ibtida'. Tapi ittiba' maknanya ikut rapat, tidak ada takwilan kita ikut tersebut. Fala yadhillu, Allah Ta'ala sebut. Fala yadhillu makna kata nescaya tidak akan sesat. Yadhillu di sini, yadhillu sesat akidah. Itu yang pertama sekali. Kerana dhalalah tu adalah merujuk kepada sesat akidah. Kalau sesat perangai tak elok dia panggil riwayah, dia panggil riwayah. Nabi Muhammad ni tidak ada kedua-dua ni. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha juga tak? Taha ma'nurkun alaikal Qur'an tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Surah Allah Ta'ala sebut surah An-Najmi, wan najmi idha hawa. Bukan surah Taha, surah An-Najmi. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ni tidak dhal dan juga tidak riwayah. Dhalalah satu, riwayah satu. Dhalalah makna sesat akidah, riwayah makna sesat perangai. Dua benda tu tidak ada pada Nabi. Famanittaba'a huda fala yadhillu, tidak sesat di dunia, wala yashqa, dan di akhirat pula tidak akan menderita dan azab dan sengsara. Huda di situ makna Al-Quran. Famanittaba'a huda makna orang ikut Quran. Sebab sifat Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Hudan lin-nas, menjadi petunjuk kepada semua manusia. Bukan yang beriman saja, tapi semua manusia yang tak nampak petunjuk, bila buka Al-Quran tu nampak petunjuk. Jadi dua perkara. Dunia tidak sesat, akhirat tidak sengsara.
Maknanya kalau kita mafhum mukhalafahnya, kalau kita bercakap terbaliknya, orang yang tidak ikut Quran atas muka dunia makna dia sesat. Dan orang yang tidak ikut Quran maka dia sengsara. Sebab jaminan Allah, orang yang mengikut Quran, fala yadillu, tidak sesat dan juga tidak sengsara. Kesengsaraan akhirat inilah yang lebih teruk daripada dunia. Sengsara di atas muka dunia ni tidaklah sengsara akhirat. Sebab sengsara atas muka dunia hidup kita ni ada orang tolong kita. Orang boleh tolong kita. Kalau kita tidak ada duit, orang boleh bagi duit. Kalau tak ada rumah, orang boleh bagi rumah. Kalau duduk bawah jambatan apa sekarang ni lagilah orang nak cari. Lagi orang nak cari duduk bawah jambatan. NGO mari tolong dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kesengsaraan dunia. Ada orang tolong. Tapi sengsara akhirat nak balik semula ke dunia tidak ada orang tolong. Kerana dunia ini sifat dia fana, sifat dia hancur. Baik. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian pada muka surat yang ke-44. Wa qala ta'ala, teks Arab dia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran huwa shifa'ut tamun min jami'i adwa'il qalbiyyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala alladhina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Baik. Dia buat mari lagi satu firman Allah tuan kitab kita ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Surah Yunus ayat yang ke-57. Baik. Dalam surah Yunus ayat yang ke-57 ni Allah Taala kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila Allah Taala sebut manusia maka di sini termasuklah semua sekali. Tak kira bangsa mana, orang mana sekalipun, hebat macam mana, raja atau rakyat, pemimpin orang atasan atau bawahan, bila diseru ya ayuhan nas, wahai manusia, satu seruan yang semua kena dengar. Apa benda yang manusia kena dengar ni? Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, qad ja'akum mau'izah, wahai umat manusia, qad ja'akum mau'izah, sungguhnya telah datang kepada kamu nasihat daripada Tuhan kamu. Kalimah mau'izah dalam ayat ni, dalam ayat Quran ni, adalah Al-Quran itu sendiri sebagai mau'izah. Al-Quran itu sebagai mau'izah. Apa makna mau'izah? Makna peringatan yang cukup mendalam. Bukan kata ingat sahaja, tidak. Tapi peringatan yang boleh membawa bekas kepada hati. Baik. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala tak sebut Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qad ja'akum Qur'anun. Dah, dia kata mau'izah. Dia sebut sifat. Mau'izah ni sifat Al-Quran. Sifat dia. Al-Quran hudan, nur, syifa, al-mau'izah. Itu sifat Al-Quran. Nama bagi Al-Quran lah senang. Kita sebut Al-Quran ini sebagai hudan. Sifat dia memberi petunjuk. Sifat dia mau'izah. Sifat dia az-zikr, memperingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Lalu, bila sebut mau'izah, memberi peringatan kepada kamu, kita kata peringatan. Peringatan apa? Peringatan kalau kamu lawan Al-Quran, lawan wahyu, begini jadi dia. Dan memang dalam Al-Quran itu ada nasihat yang cukup besar, ada mau'izah yang memberi kesan kepada hati. Mana kata, bila hati sudah lembut, maka diajak kepada Allah itu mudah. Itu obat yang sebenarnya. Qad ja'akum mau'izah, telah datang kepada kamu satu peringatan. Kalau kamu ikut mau'izah ni, hati kamu menjadi lembut. Dan Allah Ta'ala buka Al-Quran ini untuk mudah untuk kita faham. Allah Ta'ala sebut walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya aku mudahkan Al-Quran ini untuk kamu. Untuk kamu faham, untuk kamu baca. Kerana kitab yang lain, agama Yahudi contoh, kitab Zabur ada, Taurat ada. Dia nak baca tu susah dah. Susah dah nak baca. Kalau kita tengok orang buat ibadah, baca kitab Taurat tu, dia ada satu peti khas menyimpan kitab Taurat. Dah tak boleh sentuh dengan tangan. Kena sentuh dengan petunjuk dia tu. Dan payah untuk dihafal. Payah untuk dihafal. Tidak ada orang Yahudi yang menghafal kitab Taurat.
Daripada zaman dulu orang hafal kitab Taurat ni boleh bilang berapa orang. Hatta di zaman Nabi SAW, di antara orang yang menghafal kitab Taurat di zaman Nabi adalah Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Dia hafal kitab Taurat. Kerana kitab Taurat ni, kalau kita tengok Ibnu Kathir sebut, ada 1000 surah. Ada setiap surah ada 1000 ayat. Maknanya Nabi-Nabi yang membawa kitab-kitab sebelum daripada Quran ini membawa syariat yang berat. Kenapa berat? Sebabnya umat itu banyak takwil. Sebab tu berat. Umat Nabi Muhammad dia tak ada takwil. Nabi hanya menerima perintah Allah. Dan sahabat yang mendengar perintah daripada Allah, mereka pun menerima dengan hati yang penuh perasaan dia, dengan hati yang redha. Bani Israel tidak. Mula-mula Bani Israel hari Jumaat juga, hari ibadah dia. Macam kita lah. Tapi dia minta Allah supaya alih hari Sabtu. Bila dia minta dengan Allah alih hari, maknanya itu kemahuan dia, bukan kemahuan Allah. Allah Ta'ala bagi, tapi dengan syarat yang cukup ketat. Daripada pagi sampai petang, sampai maghrib, tak boleh bekerja langsung. Hari itu adalah hari berzikir, hari ibadah. Susah lah. Susah. Kita tidak. Kita boleh sembahyang Jumaat. Idza nudiya lis-salah min yaumil Jumaah. Bila orang seru untuk sembahyang Jumaat, kita sembahyang. Lepas tu, lepas pada sembahyang Jumaat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lepas tu boleh bertebaran cari rezeki atas muka bumi. Nak cari apa? Nak berniaga apa? Tak ada masalah hari Jumaat. Ada juga orang kerja hari Jumaat. Tapi Yahudi, hari Sabtu, inna ma ju'ila as-sabt, Allah Ta'ala jadikan hari Sabtu bagi mereka ini hari ibadah, bukan hari kerja. Sebab apa syariat mereka jadi susah? Kerana mereka minta ubah daripada Allah Ta'ala. Ubah daripada Allah. Jadi Nabi Muhammad, dia terima syariat itu dengan hati yang penuh. Cuma semayang tu dia minta kurang pasal nasihat Nabi Musa. Umat aku yang gagah pun Muhammad tak mampu nak buat 50 waktu ni. Tu nasihat Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beri walaupun semayang 5 waktu tapi pahalanya banyak. Walaupun 5 waktu. Baik. Nasihat daripada Quran ni min rabbikum, daripada siapa? Daripada Tuhan. Allah Taala tak sebut minallah. Qad ja'akum minallah. Dah. Dia tak gunakan sifat ilahiyah, tapi dia gunakan sifat rububiyah. Ilahiyah, kekuasaan. Uluhiyah, pentadbiran. Maknanya begini kalau kita terjemah. Telah datang peringatan kepada kamu daripada Tuhan yang beri makan pada kamu, mentadbir kamu, beri kamu tidur, rasa nak tidur, beri kamu rasa mengantuk, beri kamu rasa kenyang, beri kamu rasa lapar. Daripada kecil dalam perut makmu sampai keluar sampai ke besar. Tuhan itu disebut sebagai rububiyah. Boleh faham tak ni? Kerana manusia akan tersentuh bila dengan sifat rububiyah. Kita dalam Fatihah kita baca alhamdulillahi, ada uluhiyah. Lepas tu rabbil alamin, ada rububiyah ni. Dua-dua digunakan dalam surah Fatihah. Segala puji bagi Allah yang penuh kekuasaan ilahiyah. Rububiyah yang mentadbir, yang beri makan, yang beri tidur, yang beri rasa, segala-gala yang ada manusia rasa pada hari ini, mencipta dan mentadbirkan, ini urusan Allah. Itulah Tuhan disebut sebagai Rabbil Alamin. Sama juga dengan ayat ini, mau'izatun min rabbikum, daripada Tuhan yang menjaga kamu. Makna kata aku ni buat kamu satu, aku jaga kamu, beri perasaan pada kamu, beri perasaan macam-macam pada kamu ni. Aku tahu obat apa yang kamu perlu kepada jiwa kamu. Sebab aku yang mentadbir perasaan kamu, wahai manusia. Boleh faham tak ni? Kalau kita pergi klinik di hospital contohnya, kita beritahu penyakit kita. Doktor yang nak beri ubat tu dia tahu. Penyakit ni jenis tak, macam ni macam mana. Penyakit ni tak boleh tidur malam ni macam mana. Penyakit ni jenis tengah-tengah hari kalau kena peluh kulit jadi gatal ni penyakit apa. Dan setiap doktor tu ada pakar dia sendiri. Ni pakar kulit, ni pakar mata, ni pakar telinga. Ada doktor kawan saya tu bahagian telinga saja. Telinga je. Benda lain dia tak percaya. Mana orang sakit telinga, tak dengar kata pun boleh juga pergi kat dia. Kerak telinga tu buang. Nah, jadi semua bak telinga ni boleh pakai dia. Ada hal bak mata, ada hal bak mulut, ada yang bak perut, ada bak usus. Ada kepakaran dia.
Kepakaran ni biasa dia tanya kita dia tanya soalan tu, kadang-kadang soalan tu macam tak logik bagi kita. Tapi dia mengaji bahagian tu. Sebab dia mengaji. Allah ni mencipta kita. Dia nak bagi ubat kepada kita, ubat jiwa kita tu yang lebih penting. Sebab jiwa ni lah yang nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut sebagai roh. Perbahasan kita di peringkat awal dulu. Kerana apa? Mau'izatun min rabbikum, dan sifat Quran lagi wasyifa'ul lima fis sudur. Itu sifat Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur maknanya yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada kamu. Allah Ta'ala sebut sudur. Yang pertama sekali syifa. Syifa ni maknanya yang menghilangkan penyakit. Itu syifa. Sifat Allah Ta'ala sebenarnya Allahumma anta syafi. Syafi ni adalah sifat Allah. La syifa' illa syifa'uka. Wahai Tuhan yang maha penyembuh, dan tidak ada kesembuhan itu melainkan datang daripada kamu. Sembuh lawan dia sakit. Syifa'un lawan dia marid. Maradun, sakit. Ataupun penyakit. Penyakit ni sama ada luaran ataupun fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa tu? Penyakit nifaq. Penyakit nifaq, orang panggil munafik. Itu penyakit bahaya. Dalam ayat ni dia jelas bahawa Quran ni penawar kepada penyakit hati. Tapi tak sebut hati, dia sebut dada. Lebih tepat kita kata jantung, dalam hati, lubuk hati kita. Dan kita boleh tengoklah perbahasan Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan hati ni. Ada Tuhan sebut qalbun, ada Tuhan sebut fuadun, ada Tuhan sebut sadrun dalam Quran. Fi qulubihim, Tuhan sebut qalbun kadang-kadang. Qalbun. Semua tu adalah membawa makna yang berbeza. Baik. Kalau kita buka satu perbahasan berkenaan dengan ni, Allahumma salli ala Muhammad, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti lah. Kadang-kadang sebut nama dia ni agak kontroversi sikit. Ketika mana dia syarah Hikam Ibnu A'ta'illah. Lagilah kontroversi kitab tu lah. Kitab Hikam ni kitab kata-kata manusia. Kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni kita kena belajar selepas daripada kita mengaji hadis Nabi dulu. Itu syarat dia. Kebanyakan orang kita ni mengaji kitab hikam selalu, hadis tak mengaji. Kerana dalam kitab hikam tu ada benda yang bercanggah dengan hadis. Ada. Sebab dia kata-kata ulama'. Kata-kata ulama' dia tak serupa dengan hadis Nabi. Dan kata-kata ulama' ni kadang-kadang dia guna balarah, dia guna kiasan bahasa. Jadi tuan-tuan kena mengaji hadis Nabi dulu, barulah kata hikam. Dalam perbahasan berkenaan dengan hati ni, fuadun, lubbun, satu lagi, lubbun. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Kita biasa dengar dah perkataan ulul albab. Lubbun ni, Dr. Said Ramadan kata lubuk hati. Lubuk hati yang duduknya, bertapaknya di situ segala perintah yang diarahkan oleh lubuk ni untuk pergi kepada otak, dan otak pun arahlah kepada tangan, kepada mata, kepada segala anggota. Lubuk hati ni, dalam hati, lubuk hati ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Satu lagi fuadun. Fuadun, hati juga. Innas sam'a wal basara wal fuada. Al-Quran dia sebut. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, fuada. Fuada. Itu juga hati. Tapi hati yang selalu berfikir. Kalau boleh kita sebut sini fikiran kita. Apa yang kita fikir pun disoal siasat oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Disoal siasat oleh Allah.
Sebab itu kita kena ada istilah agama disebut husnuzan, sangkaan baik. Benda yang terlintas di hati kita tidak ditulis lagi oleh Allah Ta'ala. Kalau benda baik ditulis oleh Allah. Kalau benda jahat tapi ada usaha untuk kejahatan, ditulis oleh Allah walaupun tak buat lagi. Benda jahat kita fikir, tapi ada usaha untuk buat jahat. Terhalang kerana beberapa sebab. Contohnya orang nak mari curi di masjid. Dia ada niat nak mencuri, dia start motor dah nak mari mencuri. Tiba-tiba tak ada mencuri. Sebab ada tok siok dah sapu kapek. Dia pun semaya hajat 2 rakaat depan tabung tu, semaya hajat mudahkan mencuri. Niat dia lah. Lama dia semaya sujud lama, rokok lama, dengan berkeyakinan tok siok tu akan balik lah rumah dia. Lah sudah tak, bila tok siok tu buka aircon, duduk terlentar tidur. Tak balik-balik. Dia pun tak jadi nak mencuri hari tu. Dia balik rumah dia. Usaha mari mencuri tu telah ada. Dia start motornya, dia tengok cover line ni macam mana. Ada, dia tetap ditulis dosa. Sebab ada usaha, walaupun dia tak buat. Dalilnya, pahala pun begitu, pahala. Pahala lagi-lagilah, niat pun tulis dah. Tapi pahala ni ada usaha dah nak untuk pergi, ada usaha dah untuk buat, tapi terhalang. Dalilnya, Nabi SAW sebut, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah itu ada orang yang menunggang kuda bersama kita, dan mereka turun bukit dan naik bukit bersama dengan kita. Yang menghalang mereka berperang dengan kita adalah keuzuran, Nabi kata. Maknanya niat dia tu nak berperang dengan Nabi tu ada, kuat niat dia. Kerana dia uzur, dia dapat pahala macam dia buat. Itu besarnya apabila kita niatkan benda-benda yang baik di hati kita. Baik. Itu sifat Al-Quran. Wasyifa menjadi obat kepada penyakit-penyakit dalaman manusia. Apabila ayat disebut fi sadrun, tadi fuadun lubbun, ni sadrun, dalam dada, dan tidak disebut dengan hati, dia merangkumi dalam diri kita sebenarnya. Dalam diri kita. Bukan hati je, tapi dalam diri kamu tu. Penyakit-penyakit yang ada pada diri kamu, sama ada penyakit itu berbentuk zahiriyah ataupun batiniyah. Dan penyakit yang utama sekali sebenarnya, penyakit ni bukan penyakit jenis sakit-sakit tangan ni, dah. Penyakit syirik. Dia obat kepada syirik. Itu ayat ni dia nak di situ. Baik. Kita menggunakan ayat Quran dalam kita berubat. Ana sebut banyak kali dah benda ni sebenarnya. Tapi saya nak sebut sekali lagi supaya tuan-tuan reti dan kita boleh sebar pada orang lain. Nabi ajar apa kita kalau kita bangun pagi? Nabi ajar baca 10 ayat daripada akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardu, sampailah kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nabi baca hari-hari. Sahabat pun baca. Kalau kita buka kitab sunnah Nabi yaumiyan, setiap hari 24 jam tu, dia akan mulakan dengan cerita ni. Cerita Nabi bangun pagi, Nabi baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. La ayatil albab, sampailah kepada ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nabi bangun pagi, Nabi baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. Kalau kita tengok dia punya conclusion, kesimpulan daripada 10 ayat itu. Kesimpulan daripada 10 ayat itu adalah menceritakan perjuangan hidup kita sehari-hari. Perjuangan kita hidup sehari-hari. Jadi kena ayat tu Nabi baca pagi-pagi. Sebab apabila kita celak mata pagi, kita berjuang dengan diri kita. Dengan kehendak kita dan keinginan kita. Bila kita bangun pagi. Kita nak pergi ke mana bangun pagi tu? Nak buat yang halal ataupun nak pilih yang haram? Selepas daripada hidayah itu ada di depan mata kita. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadaina, aku beri hidayah pada kamu. Petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sama ada nak jadi sesat, imma syakira, bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi, wa imma kafura. Makna kalau kita bercakap mudah, kita sebenarnya berada dalam pilihan raya yang Allah Ta'ala buat hari-hari. Nak pakai Nabi ke nak pakai setan?
Boleh faham tu? Orang pilihan raya 5 tahun sekali dah. Kita hari-hari kita pilihan raya. Nak pilih hak mana ni? Nak pilih hak mana? Sama ada nak pilih Nabi, utusan daripada Allah, ataupun pilih syaitan. Jadi 10 ayat yang Nabi baca, ayat yang ke-190 sampailah ayat yang ke-200, 10 ayat semua ni, inna fi khalqis sama sampai ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru, cerita berkenaan dengan perjuangan hidup kita. Kalau kita tadabbur 10 ayat ni, insya-Allah kita akan reti bahawa hidup ini penuh dengan perjuangan. Bila perjuangan hidup, dia perlu pada kekuatan dalaman. Kekuatan mental dia panggil, kekuatan dalaman. Untuk hidup ni, kalau kita bercakap soal zahiriyah, luaran kita perlu hidup, mental kita kena kuat. Kalau orang motivasi, dia kata kena kuat mental kita nak cari rezeki. Leader-leader, sekarang ni orang pakai leader lah. Ada founder, ada leader. Jadi founder ni kena push leader ni supaya kuat lagi. Kita kena bekerja kuat hari-hari. Panggil motivasi ni boleh kata selang sehari panggil. Nak suruh leader dia jadi founder macam dia. Itu soal perniagaan zaman sekarang lah. Lepas tu leader-leader ni pula kena turun pula orang bawah-bawah ni. Kalau orang bawah ni tak bergerak, dia pun tak bergerak juga. Barang dengan dia pun penuh store lagi. Itu perjuangan cari harta. Perjuangan cari harta. Perlu strategi. Kita ni perjuangan kita lawan syaitan. Inna syaitan lakum aduun. Syaitan ini musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Fattakhidhu. Ittakhadhu makna kamu kena ambil aduwa sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Syaitan ni Tuhan kata musuh kamu. Dan kamu kena ambil syaitan itu bukan kawan, tapi musuh. Musuh. Maka Allah Ta'ala sebutlah tipu daya syaitan tu macam mana, perangai syaitan tu macam mana. Dr. Ismail Tufi tulis kitab, sebuah Hakikat Syaitanir Rajim. Kena balik baca buku tu. Ada dalam bahasa Melayu, ada dah. Pensyarah di Malaysia ni terjemah daripada bahasa Jawi Fatani jadi bahasa Melayu. Apa yang syaitan buat kepada hidup kita? Kita kenal musuh, kita tahu senjata musuh, mudah kita nak lawan. Macam Hamas dengan Israel. Nah, tahu dah kelemahan tu mana. Engineer Hamas lagi mengaji di luar negara ramai mana. Balik-balik nak buat senjata ni. Last sekali, negara yang ke-6 yang dikatakan pertahanan paling hebat. Tuan-tuan nak tahu, Hamas ni, kita sebut sikit je, nak suruh nampak hebat. Gaza ni, separuh Perlis. Saya bertugas di Perlis, saya biasa round di Perlis ni, satu Perlis tu mengambil masa 1 jam 15 minit sahaja. Bermula daripada Kod Diam, pergi kat ni lalu kat Padang Besar, naik kat tu sikit, naik kat Wang Keliang, sampailah kepada Changlun, sepadan tu, 1 jam 15 minit. Tu pun bawa slow-slow. Bawa macam orang nak cari rumah sewa. Mula faham ni? Slow dah. Dia kalau bawa laju mungkin tak sampai saya rasa 1 jam 15 minit. Gaza separuh Perlis. Macam mana kuasa besar dunia, negara yang ke-6 terkuat persenjataan di dunia hak nama Israel, kuasa besar dunia hak nama Amerika, tak boleh nak hapuskan negara yang sekejap, negara yang sekecil Gaza, setengah daripada Perlis. Hebat tak ni? Hebat. Dan kamu kata ada sistem canggih, ada alatan canggih, sekali mu mari hantar 2, 3, 4 peluru pun hancur dah. Sampai sekarang Hamas boleh bertahan. Sampai sekarang ni hulu tangan Israel kata dah tak mau perang dah kita. Baru tak mau berperang. Makna kata kamu kalah sebenarnya. Emosi kamu tu bagai-bagai nak gila. Israel. Sebab negara kecil. Kuasa besar dunia duk belakang Amerika dengan apa lagi. Negara kecil. Sekecil ni. Dia mula-mula cakap sedar. Seminggu kita nak ratah Gaza ni macam kita makan ulam, dia kata. So, dia kata dah, makan ulam tu kan, makan kepek ubi begitu je. Sampai sekarang ni, tak boleh nak buat apa-apa. Bodoh Israel. Baik. Tu saya sebut sikit pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan tahu hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Jadi Quran mari pada kita, wasyifa' lima fis sudur, membaiki sistem dalaman manusia. Dan
Dan tadi saya sebut tadi, tu obat untuk kekuatan jiwa. 10 akhir surah Al-Imran. Kalau kita nak menggunakan ayat Quran menjadikan obat bagi kita ni, boleh guna, tapi kena tahu cara. Tahu cara guna. Dan orang yang tahu cara ni, Nabi kita Muhammad SAW lah. Nabi tahu cara. Contoh kalau orang tak ada anak, katakan tak ada anak. Orang kita aja tak ada anak, baca surah Maryam lah, baca surah apa lah. Tidak. Tak ada anak ni kena doa pada Allah Ta'ala. Satu, masa dia baca Quran, masa dia baca kisah Nabi Zakaria tu, dia kena berdoa pada Allah, ya Allah, sebagaimana kamu beri anak Nabi Zakaria tua baru dapat anak, berilah anak pada aku. Dengan berkat aku baca ni. Dia kena jadi gitu. Bagaimana cerita Nabi Zakaria ni, tua baru dapat anak, ya Allah, aku baca cerita dia ni. Aku ambil berkat daripada Quran ni, tolonglah, berilah anak pada aku. Maknanya kita baca, kita faham. Bukan ambil tu ayat tu untuk amalkan. Kalau ambil tu ayat untuk amalkan, dia kena Nabi sebut. Contoh ayat kursi. Nabi sebut ayat kursi? Nabi sebut. Nabi sebut ayat kursi. Nabi sebut juga qul a'udzu falaq wa bin nas. Nabi sebut juga qul huwallah. Nabi sebut juga tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu Nabi sebut. Tu tak apa nak amal. Tapi kalau nak ambil ayat ni tu perlu kepada pendetilan daripada Nabi SAW. Bukan sahaja obat wahudan. Sekali lagi disebut hudan, iaitu petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat lil mu'minin, kepada orang mukmin. Baik. Wahudan maknanya menjadi petunjuk dan hidayah, rahmat bagi orang beriman. Sebagaimana kita sebut, kita tidak dapat duduk kalau tidak ada rahmat daripada Allah. Maknanya gini, rahmat ini Allah Ta'ala mulakan dengan wahudan, hidayah. Bermakna apabila manusia menerima hidayah, dapat hidayah daripada Allah, baru rahmat tu turun. Rahmat tidak akan turun kepada seorang hamba yang menolak hidayah Allah. Hidup tak ada rahmat. Kena terima syariat, baru ada rahmat. Kena terima keputusan Allah, baru ada rahmat. Itu syarat untuk Allah Ta'ala merahmati orang yang menerima Al-Quran. Syarat dia kena terima dulu, kena amalkan dulu, baru dapat rahmat. Kalau tidak, rahmat itu tidak melekat pada jiwa kita. Bila rahmat tidak ada daripada Allah Ta'ala, kita tidak amal syariat, nescaya hidup kita ni jadi membazir, akhirat rugi, sebab tidak dirahmati oleh Allah. Kalau kita terima syariat Allah Ta'ala, walaupun amalan kita taklah sebanyak para sahabat, amalan kita tidak sehebat para salafus salih, tapi dengan rahmat Allah tu kita dapat masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Ini pentingnya. Sampai apa kita panggil Ashabul Kahfi minta Rabbana hablana min ladunka rahmatan. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana, kurniakan kepada kami, min ladunka, daripada sisi kamu, rahmatan, kerahmatan. Sebab apa dia nak rahmat Allah Ta'ala? Kalau dengan tidak ada rahmat Allah, dia tak terkeluar juga daripada, dia keluar daripada gua tu, mungkin dia mati, kena bunuh. Kalau tak ada rahmat Allah, kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, Tuhan tak jaga dia sampai berapa ratus tahun duduk dalam tu, betul tak? Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita hidup ni sebenarnya dengan rahmat daripada Allah Ta'ala tu banyak kepada kita. Lepas tu kita boleh hidup. Orang yang tidak dirahmati Allah, dia boleh hidup juga, tetapi hidup dengan cara Allah Ta'ala kata, mu makan. Tidur tak apa. Makan banyak, tidur. Mu buat apa nak buat, mu tak semayang. Tak apa, tak semayang, sila. Aku nak ambil nak tok neraka esok. Begitu. Makan kenyang-kenyang. Supaya makan kenyang-kenyang, mu langgar arahan aku, mudah aku masuk neraka. Sebab tu dalam neraka esok ni, kalau penduduk syurga ni tubuh dia sama je. Penduduk neraka dia lah, hadis Nabi sebut macam mana? Nabi sebut gigi dia saja besar bukit Uhud. Bukit Uhud. Orang tak pernah pergi Mekah bukit Uhud ni. Sini bukit apa ada sini? Kalau kampung saya ada bukit Keluang. Besar bukit Uhud, besar sungguh bukit ni. Gigi dia sepotong. Takkanlah gigi tu sepotongnya, gigi mesti 16 lah. Bayangkanlah 16 biji bukit Uhud. Besar mana? Gigi saja, mulut sudah besar. Kenapa jadi besar penduduk neraka ni? Kerana sedap neraka makan. Macam kita bakar ayam hok gemuk tu. Kita bakar ayam kampung hok kuruh tu.
ayam kampung aku tak sama dengan ayam Belanda hak besar tu. Kalau kita bakar ayam Belanda dengan lemuk dia turun dengan apa gitu. Tapi lah syurga semua tubuh sama je. Saya minta saya ni besar di dunia saja, jangan besar di akhirat. Kalau besar akhirat masuk neraka jawab dia. Allahumma ajrna minan nar. Baik, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran huwa syifa itam. Quran adalah penyembuh dan kesempurnaan daripada segala penyakit hati dan badan. Penyakit hati dan badan serta segala macam penyakit dunia dan akhirat. Penyakit dunia dan penyakit akhirat. Apa benda penyakit akhirat ni? Penyakit yang boleh membawa azab akhirat atas dunia ni, penyakit tu ada. Penyakit akhirat ni sengsara, menyesal, tu akhirat tu. Atas muka dunia pun menyesal dah. Tapi menyesal atas muka dunia tak sama dengan menyesal akhirat. Menyesal atas muka dunia boleh patah balik. Boleh patah balik. Boleh bina balik kehidupan kalau menyesal atas muka dunia. Menyesalnya saya menega ni. Kalau saya tak menega ni pun tak habis modal. Tak apa, boleh cari buat menega lain. Tak ada masalah. Tapi bila menyesal itu letak di negeri akhirat, menyesal sungguh. Nak balik ke dunia, tak boleh. Akhirat tidak ada dah. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membaca yatlunal kitab yatlunahu haqqa tilawati, baca dengan sebenar-benarnya. Baca dengan sebenar-benarnya itu baca tidak mengubah dan memutar belitkan maksudnya. Itu baca dengan sungguh. Baca dengan tadabbur. Nah, itu perangai sahabat. Sahabat baca Quran dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur ini tak sama dengan baca saja. Apa makna baca dengan tadabbur? Kita baca, kita tengok makna Quran sikit, kita dengar korang mengaji tafsir, itu baca dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur ini kalau banyak lagi baiklah. Nah, tapi kalau lah kita dengan 3-4 ayat dah memberi kesan kepada jiwa kita, lebih baik daripada 100 ayat tapi tak beri kesan pada jiwa kita. Itu kalau kita panggil dari segi kebaikan. Ini kebaikan banyak, kebaikan yang sikit. Kita baca banyak tapi tidak memberi kesan pada jiwa. Baca 100 ayat tapi tidak mengubah jiwa kita. Ni kita baca 2, 3, 4 ayat aja, lepas tu kita tengok tadabbur, kita baca tafsir, kita dengar orang mengajar, lebih memberi kesan kepada jiwa kita. Itu lebih baik. Dan begitulah para sahabat. Para sahabat ini Allah Ta'ala telah gambarkan di dalam Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila mereka mendengar ayat Allah, mereka yatluna ayatillah, mereka baca ayat Allah Ta'ala, mereka tengok ayat Allah, zadathum imana, iman mereka makin menambah. Bila iman mereka makin menambah, pengharapan dia pada Allah tu lebih. Wa ala rabbihim yatawakkalun, berharap pada Allah lebih. Sebab iman dia makin naik. Iman dengan tawakal ini ada kaitan. Iman yang naik, serah pada Allah pun lebih. Tapi bila iman tu turun, kebimbangan itu lebih daripada serah pada Allah Ta'ala. Itu iman kita. Iman kita berada pada kemuncak yang tinggi, kita sentiasa menyerahkan urusan kita pada Allah. Bahagia orang tu bila serah pada Allah. Tapi kalau tidak serah pada Allah Ta'ala, satu perkara, kebimbangan itu akan datang. Dan tidak menyerah pada Allah tu maknanya orang tu lemah iman dia. Baik, kita tengok lagi. Wa tilawatul kitab bihaqqa tilawatih takunu biqiraatihi wa hifzihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih kama fassarahu bidzalika as-sahabati wat tabi'un. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Baik, kita tengok lagi apa yang disebut sikit lagi. Wa tilawatul kitab, pembacaan kitab dengan sebenar-benar ni, dia kata dengan sebenar-benar bacaan, apa dia? Iaitu berlaku dengan membaca, menghafal, memahami, tadabbur dan beramal. Membaca, menghafal, memahami, tadabbur dan beramal dengan kitab tadi, dengan kitab Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Bagaimana saya sebut tadi. Jadi kita kena ambil bahagian lah daripada satu-satu bahagian tu. Baca,
Okey dah kita baca, boleh baca dah, kita hafal sikit-sikit. Hafal ayat-ayat lazim, boleh bawa lah semayang. Wadduha sampai ke bawah ke, wadduha sampai qul a'udzu binnas. Ayat-ayat lazim, kalau kita bawa lah semayang. Ataupun kita beli stand Al-Quran tu, letak depan, beli Quran besar tu, kita baca semasa semayang tahajud Quran. Baca slow, baca tengok Al-Quran, tak apa, tak ada masalah benda tu. Kalau boleh hafal, kita hafal sikit. Dah tu, dalam menghafal dan membaca, kita kena faham. Kena faham. Sebab tu zaman sekarang ni, kita nampak orang bersungguh untuk menghafal Al-Quran. Dan penghafal Al-Quran di negara kita ni ramai. Mak tahfiz bersepoh. Sepoh mak tahfiz. Orang tu buka mak tahfiz, ustaz ni buka mak tahfiz banyak. Tapi untuk mentadabbur Al-Quran tu masih kurang. Masih kurang. Kadang-kadang budak yang kita panggil menjadi imam hafiz, imam bulan Ramadan pun, kadang-kadang tak tahu sunnah Nabi. Tak tahu sunnah Nabi. Assalamualaikum lepas sembahyang, tak ada pusing belakang. Pusing belakang ni sunnah Nabi. Pusing belakang, masa tu imam ni dia pusing belakang diri, dia tengok. Kan Nabi tengok sahabat, itu sunnah Nabi. Kita boleh nampak tu imam ni mengaji sunnah atau tidak. Kalau mengaji sunnah paling kurang pun dia pusing sikit tubuh dia. Kalau nak betulnya pusing belakang tu. Tengok. Sebab Nabi tengok muka para sahabat lepas daripada solat. Kadang-kadang lepas daripada solat tu dia baca doa, dia baca apa yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Walaupun dia hafiz Quran, tidak semestinya dia tahu dan dia reti. Sebab dia hanya boleh menghafal Al-Quran. Boleh menghafal Al-Quran, tapi dia tidak mentadabbur Al-Quran. Masalah akan jadi. Kadang-kadang dia hafal Quran tu laju, guna sistem dia laju. Ada satu mahat tahfiz, tak mau sebutlah nama dia. Dia hafal Quran laju, tapi tajwid berterabur. Ada juga begitu. Dia suruh jadi tu imam, idghamnya tak idgham, maknya tak tahu di mana baca Quran. Kata budak hafiz. Orang kampung yang tidak hafiz ni pula tegur dia. Jadi, dia hafiz Quran ni, kalau di Arab Saudi lah saya sebut, dia kena mengaji satu kitab tajwid dia, nama Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ni kitab tajwid, dia kena hafal matan dia tu. Dia kena hafal dia. Dauman Sulaiman Al-Jumhur, adalah matan dia tu, dia kena hafal. Kena hafal matan dia tu, lebih bukan dalam sikit je, tak banyak. Dah wajib kena hafal. Matan tajwid dia panggil. Dia setiap ilmu kita ni ada matan. Matan ni maknanya asal dia. Asal dia. Ilmu yang kita baca ni, kitab ni telah disyarahkan. Nampak ni? Disyarah daripada kitab penyucian jiwa. Tuan kitab kita ni ambil semua kitab-kitab tasawuf, sama ada salaf ataupun khalaf, perkataan-perkataan dia ambil, dia nilai dan dia buat satu buku. Jadilah tulisan dia yang kita nampak pada hari ni. Tapi kita satu lagi orang yang mengaji ilmu ni, kalau budak-budak mengaji peringkat mahat, dia kena belajar matan dia. Orang nak baca kiraat, bacaan yang lain selain daripada Imam Hafs. Kalau tu imam tu mazhab Syafi'i, dia baca bismillah kuat tak? Bismillah kuat tak? Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim dia baca. Dia kena habiskan ayat tu dekat mana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tak apa lagi, macam biasa. Dekat ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kena habis. Kalau dia baca bismillah kuat. Kalau dia nak berhenti, dia kena berhenti dekat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lepas tu dia ambil balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan qiraat Hafsin an Asim. Kalau kita baca. Tapi kalau imam tu bismillah slow, macam saya baca tadi, dia kena berhenti dekat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti situ. Ghairil maghdubi 'alaihim. Itu cara baca. Cara baca. Walaupun dia tempat berhenti pun, tapi beginilah tuan-tuan mudah. Tuan-tuan rasa lapar, bawa bekal makan nasi lemak, berhenti tepi highway begitu. Itu cari mampus orang panggil. Kuat-kuat ni tuan-tuan cari R&R untuk tuan-tuan berhenti. Tapi dah mata dah mengantuk lah, katakan mengantuk sangat tak nak berhenti. Berhentilah boleh, tapi membahayakan diri. Macam tadi lah, dah tak ada nafas sangat nak buat macam mana.
Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi. Tak keluar dah mati kalau gitu dah. Tak apa berhentilah. An'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada masalah. Wakaf dengan ibtidak ni dia tidak ada masalah. Tetapi kalau wakaf dengan ibtidak ni tidak betul dalam bab Quran ni, dia membawa makna yang tak betul. Membawa makna yang salah. Jadi kita kena tahu juga wakaf dan ibtidak ni berhenti dekat mana, nak sambung dekat mana, kita kena tahu. Apabila kiraat yang lain, contohnya dia baca Warash, Maliki Yawmiddin, dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Kalau sebut Maliki Yawmiddin, maknanya penguasa pada hari kiamat. Kalau sebut Maliki Yawmiddin, maknanya raja pada hari kiamat. Dua-dua tu boleh dibaca. Qiraat satu lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Boleh juga baca gitu. Tapi kena belajar lah. Kena belajar. Sebab ada dah orang Perak pergi ke Mesir tu. Bila tu imam baca Wadduha, dia kata orang kita, dia kata. Ingat orang Perak juga baca. Orang Perak mana kawan tu beralok di Mesir. Sebab baca Wadduha. Dah, macam mana bermakna? Orang Perak. Baca Wadduha juga dia. Lepas tu kita dengar Sabbihisma Rabbika La'la Alladhi khalaqa fasawwa. Dia baca. Nak tahu hal tu, kalau dia baca yang tu, dia kena baca yang tu sampai akhir. Kalau semayang dalam rakaat tu lah maknanya. Tak boleh dia baca rakaat pertama, qiraat tu dia bahasa sedak dia. Tak boleh bahasa sedak. Dan nak tahu baris Hamzah di hazaf, Hamzah dibuang, nak tambah ya maksurah, mamdudah, semua ni dia kena baca satu matan, dia panggil matan Syatibi. Matan Syatibi ni khas orang mengaji Subra Mesir tu. Kalau dia kata awak hafiz Quran, mengaji Mesir, kalau awak tak mengaji Syatibi, maknanya awak tipu. Mesti kena mengaji Syatibi. Alhamdulillah di Malaysia kita ni ada orang yang alim kena Syatibi. Adik pada mufti wilayah dulu, nama Ustaz Profesor Dr. Khairul Anwar tu. Adik pada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ustaz Khairul Anwar tu, dia alim qiraat, dan dia merupakan lulusan Universiti Madinah juga dalam bahagian Quran. Dia lulusan Universiti Madinah juga bahagian Quran. Dia alim qiraat. 2-3 orang lagi, nama budak muda lagi ada baru ni yang baru habis Quran pun, yang menjadi Johan hafaz Al-Quran peringkat antarabangsa di Saudi pun alim Quran juga. Biasa orang alim Quran ni hidup dia Tuhan bagi keberkatan lah hidup dia. Walaupun dia mengajar Quran, tapi Tuhan bagi keberkatan. Atau jangan tengok orang mengaji Quran tu, orang mengajar Quran tu, dia akan ngajar, awak ngajar apa? Ngajar Quran je, bukan Quran je. Quran tu sebaik-baik pengajaran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allah Taala sebut. Sebaik-baik kamu yang mengaji Al-Quran, kamu yang mempelajari Al-Quran. Belajar dan mengaji Quran. Sebaik-baik Nabi sebut. Berapa hadis Nabi sebut sebaik-baik? Pernah dengar hadis lain-lain? Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik, Nabi kata. Sebaik-baik kamu adalah kamu dengan keluarga kamu, dan akulah orang paling baik dalam masalah kekeluargaan, Nabi kata. Aku orang paling baik masalah kekeluargaan. Ni juga Quran. Khairukum juga. Sebaik-baik kamu yang mempelajari, mengaji Quran, dan juga kamu yang belajar Quran. Maka kita kena kenang jasa guru-guru Quran kita. Macam saya sebut bulan lepas lah. Kadang-kadang guru Quran ni, kecil manis kita buat pergi gula. Tak kena cara sungguh. Hak ngaji Quran tu kecil manis, kita buat pergi gula. Sekilo. Orang kampung biasa, dekah gula sekilo. Kawan tu kecil manis 16 dah. Mengajar anak kita 2 tahun, kerak kaki dah. Pada korang berilah apple ke apa ke, biar dia ada hargai sikit. Guru Quran ni kena hargai, sebab dia sebaik-baik manusia yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Dia sebut sini tadabbur, memahami, beramal, dan ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Nak tengok suasana jilul Quran. Jilul maknanya generasi Al-Quran, yang baca, yang hafal, yang tadabbur, yang faham, dan generasi para sahabat. Sebab akhlak Nabi itu Quran, dan suasana di zaman sahabat suasana Quran, sehingga hidupnya halaqah-halaqah Quran di zaman sahabat. Allahu Akbar. Saya dok nampak tempat kita ni kadang-kadang kurang punya halaqah-halaqah Quran.
Apa makna halaqah? Sebenarnya elok juga kita buat macam orang panggil, kita raung satu kampung 30 juzuk tu. Tahu 30 juzuk tu kita buat seminggu sekali. Rumah ni baca juzuk pertama. Satu. Lepas baca Quran juzuk pertama, baca kawan ni sambung kan. Lepas tu rumah satu lagi pula minggu depan. Juzuk yang kedua pula. Lepas daripada baca juzuk pertama tu ada ustazah seorang yang buat conclusion. Apa yang ada dalam majlis ni. Satu kampung kita buat. Dan benda ni pernah dibuat di kampung, di sebuah kampung di Thailand. Memang kampung tu anak-anak dia mengaji di luar saja ada belah-belah orang. Tuan-tuan bayang. PhD saja 4-5 orang kampung tu. Nak mencari orang mencuri pun payah nak cari. Sebab suasana Quran tu duduk dalam kampung. Bukan duduk di masjid saja. Di sana, imam ni dia ada kuasa penuh dalam bab agama. Bukan saja di masjid, tapi di satu kampung. Imam ada kuasa di masjid. Lepas tu ada Tok Pengulu. Dia ada Tok Naik Bear, dia panggil Tok Naik Bear dia. Lepas tu Tok Kemenang dia. Kemenang ni bawah sikit ada Tok Pengulu. Kita kata Tok Gawa lah, sini atas sikit. Masing-masing tu bekerjasama nak bina kampung. Dan penghulu dengan penggawa ni dia ada askar dia sendiri. Dia boleh tahan kampung dia tu, dia boleh buat roadblock sekitar roadblock polis. Kerana orang tak masuk kampung dia tu, yang gangguan-gangguan tak masuk. Dia boleh buat benda tu. Dan bila buat benda tu tuan-tuan, alhamdulillah. Kampung tu minggu ni rumah ni baca juzuk pertama, juzuk kedua, 30 juzuk satu kampung. Kampung tu Tuhan bagi berkat, bagi rahmat. Sebab janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Jadi kita ni puasa baru nak baca Quran. Itu masalah. Kita rasa tamat 30 juzuk bulan puasa tu, rasa macam gitu dada. Hidung kemar-kepeh. Aku. 30 juzuk dah. Kita tak baca sirah sahabat, 3 hari tamat sekali. Rasa kalah kita. 3 hari tamat sekali sahabat baca Quran. Tu sahabat hak meniaga banyak tu. Meniaga macam Usman, macam apa, meniaga banyak. Kita tak ada meniaga apa. Kalau nak kata jual pala kereta api pun tak. Pok kita ni nak kata sibuk pun tidak, tapi rasa macam banyak dah baca Quran. Sebenarnya ada tipu daya syaitan di situ. Ibnu Mas'ud kata, dahulu seorang daripada kalangan kami apabila mempelajari 10 ayat Al-Quran, dia tidak akan berpindah kepada ayat yang lain sehingga dia mengetahui makna dan beramal dengannya. Itu perangai sahabat, salah satu daripada suasana zaman Nabi SAW. Nabi duduk di Mekah, Nabi wujud ke Al-Quran dulu. Turunnya ayat-ayat Tauhid. Nabi suruh baca. Di rumah mana? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Disebut sebagai Darul Arqam. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ni pintu Abdul Aziz. Tepi ni ada pintu Bilal. Pintu Bilal dia panggil dah. Tuan-tuan lalu kot lorong tu boleh sampai kepada Marwah hujung tu kan. Sofa Marwah kan. Tepi tu tuan-tuan akan nampak di pintu dia tulis. Pintu gate nombor berapa tak tahulah. Di situ rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia panggil Darul Arqam. Di situ tempat rumah Nabi baca Al-Quran. Dan di situlah musyrikin Mekah ni dia suka dengan Nabi baca Quran. Mana-mana dia dengar Nabi. Sampai nak balik subuh tu sampai teratuk kepala sama sendiri. Abu Lahab dengan Abu Jahal pun teratuk kepala. Mari di mana? Mari dengar Nabi baca, Nabi Muhammad baca Quran. Maknanya dia suka dengan Quran tapi tak mau ikut Quran. Kalau kita pun suka dengan Quran tapi Quran tak mau pakai, pupu dia. Nah, jaga-jaga buat kita dah, jaga-jaga. Dengar Quran seronok tapi Quran tak mau pakai. Kena ambil Quran tu letak dalam jiwa kita. Dan itulah perangai sahabat. Mereka tidak akan alih ayat lain kecuali ayat tu rasa diri mereka tu. Kadang-kadang satu ayat tu mereka ulang lagi sampai dia terasa dengan ayat itu. Itu perangai pada sahabat. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada tahun depan. Oh, lama tu dah. Tahun depan sebab bulan depan bulan 12 saya nak pergi ke Mekah. Mungkin dalam sebulan jugalah saya pergi. Jadi kita sambung pada bulan 1 kalau panjang di umur insya-Allah. Tuan-tuan tanda sikit muka surat 46. Itu membaca Al-Quran. Kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayat wa qira'atul Quran di situ insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.